menyebabkan pelanggan-pelanggan, pemohon-pemohon pinjaman menghadapi masalah kerana pihak bank masih menggunakan, masih merujuk kepada agensi-agensi ini atau syarikat-syarikat ini. Padahal kita dah bincang dalam parlimen dulu dan kerajaan pun dah setuju, iaitu pihak-pihak bank tidak seharusnya dengan secara sewenang-wenangnya menggunakan atau merujuk maklumat pelanggan kepada syarikat-syarikat atau agensi ini seperti Sistos. Ya. Jadi begitu juga dengan kes hire purchase ataupun sewa beli ini, iaitu tarik kereta dan sebagainya pun mereka menggunakan apa nama itu orang-orang yang bertindak kasar. Tadi disebutkan oleh Yang Berhormat Kena Batangan, ada yang lebih something daripada something. Ini pun bukan bank tak tahu, ini tak patut diguna pakai, tidak patut dipraktikkan oleh pihak bank. Ini mereka seolah-olah lebih kurang alung juga tindak tanduk mereka. Mereka tahu mereka terdiri daripada bankers profesional, tapi tetap menggunakan kerana kepentingan bank, semata-mata kepentingan bank, kepentingan mereka, keuntungan mereka. Dan walaupun kerajaan dan Dewan Rakyat di sini membincangkan dan meluluskan, pihak bank tetap bertindak begitu kerana mereka nak untung. Mereka tak peduli ni rakyat, orang ramai mereka tak peduli. Asalkan dia untung. Terima kasih. Jadi saya minta pandangan Yang Berhormat Indra Mahkota. Terima kasih Yang Berhormat Persi Salah. Saya sebenarnya nak jawab, saya bercadang tadi nak tanya Yang Berhormat satu soalan yang cukup mustahak. Sebab Yang Berhormat beritahu tadi concern Yang Berhormat tu, saya rasa kita pun dah sama-sama kongsi. Sebenarnya Yang Berhormat Rembau ada beri cadangan tadi berkenaan dengan isu yang Yang Berhormat sebutkan tadi. Tapi apa kata Yang Berhormat semasa Yang Berhormat seorang yang mempunyai status dalam masyarakat, mempunyai title dan sebagainya. Yang Berhormat tentu menggunakan kenderaan yang mahal atau kenderaan yang berprestij, kenderaan import. Apa kata Yang Berhormat satu hari Yang Berhormat sedang memandu, tiba-tiba satu kenderaan atau sekumpulan kenderaan yang punya autoriti, iaitu Kastam Diraja Malaysia, memberhentikan Berhormat dan memberitahu kenderaan ini sebenarnya disaki berkaitan dengan sindiket memasukkan AP. Agaknya apa tindakan Yang Berhormat pada masa itu? Itu antara soalan yang saya cadang nak tanya. Kenderaan yang kita bawa berprestij, orangnya juga berprestij tinggi, punya kedudukan dalam masyarakat, tapi sebenarnya tidak menyedari ataupun dalam erti kata tertipu kerana ada satu sindiket pemalsuan AP. AP ni apa? Siapa yang keluarkan AP? Dan untuk apa AP ni dikeluarkan? Jangan kita pandang remeh isu ini. Kementerian pun tahu tentang masalah ini. Ada banyak AP yang dikeluarkan oleh kerajaan dipalsukan. Apa kata kita sama-sama pergi ke Pelabuhan Kelang sekarang, pergi tengok berapa banyak kenderaan yang diimport di sana, menunggu untuk AP-AP yang dikeluarkan untuk mengeluarkan kenderaan tersebut. Apa kata? Apa kata kita tengok masalah ini secara keseluruhannya, secara eksklusif kita tengok bagaimana kita dapat menyelesaikan masalah ini. Kerana sudah tentu juga penyelewengan atau penipuan AP ini akhirnya juga akan berkait rapat dengan akta ini, akta sewa beli. Kerana kenderaan itu tidak mungkin dibeli secara tunai, mesti terlibat dengan kaedah sewa beli, perjanjian sewa beli yang patutnya ditadbir di bawah akta ini. Sudah tentu. Adakah kita nak biarkan masalah ini berterusan daripada tahun ke tahun, dan adakah cukup dengan kita memaparkan kejayaan pihak Kastam Diraja Malaysia menyelesaikan isu penyelewengan AP, menyelesaikan beberapa kes, tunjuklah kereta yang dirampas dan sebagainya? Ada cukup dengan perkara itu? Sudah tentu tidak. Kerana ini adalah masalah tradisi yang dibawa tahun ke tahun, yang saya rasa jawapan dia ada di dalam akta ini. Akta sewa beli 1967 ada dalam isi kandungannya. Sekiranya kita nak pindah atau kita nak membuat pindaan, kita punya keberanian. Saya dah kata, saya puji Yang Berhormat
menteri kerana punya keberanian untuk membawa pemindahan ini, dan apa kata kita ambil kesempatan ini untuk kita tutup kemungkinan berlakunya masalah lain. Saya fikir dalam keadaan ekonomi negara kita pada hari ini yang kita iktiraf, laporan Bank Negara juga mengatakan kita mempunyai kedudukan yang cukup tidak selesa. Muka surat 108 mengatakan imbangan keseluruhan kita negatif 47.4 2009. Dan 2010 pada second quarter negatif 40.5 imbangan keseluruhan. Jadi kita tidak mahu kedudukan ataupun related activity yang berkait dengan sewa beli ini, seperti yang saya jangkakan tadi atau saya katakan, satu rantaian ini cukup besar, melibatkan institusi-institusi pentadbir, institusi-institusi yang melaksanakan pelaksanaan undang-undang, yang memastikan undang-undang dalam negara kita, termasuk enforcement agency. Kita tidak mahu rantaian ini akan membentuk satu perkara yang baru atau membengkakkan satu aktiviti black economy yang baru, kerana sebagai alternatif kepada kedudukan yang legal tadi. Saya percaya kita tidak terlambat, Datuk Yang Dipertua, kita tidak terlambat, kita masih tidak terlambat dan masih kita boleh ikhtiarkan sesuatu. Dalam masa yang sama, adakah kita nak biarkan fakta di mana rakyat Malaysia yang terpaksa menabung 11% memotong gaji untuk ditabung dalam EPF atau KWSP, dengan majikan yang terpaksa menanggung 12% sumbangannya kepada SOKSO, dan tabungan ini disebut sebagai untuk pembiayaan hari tua, hari selepas persaraan, dan ada setengah mereka dibolehkan untuk mengeluarkan caroman untuk membeli aset, dan aset itu sudah tentu merupakan perkara yang perlu dibuat secara berhemah dan secara mengikuti beberapa prosedur, termasuk juga di bawah akta sewa beli. Dan apa kata sekiranya akta ini tidak menyediakan ruang yang secukupnya pelindungan terhadap penerima pinjaman ataupun pemberi pinjam secara berlawanannya. Apa kata? Sudah tentu ia akan mengakibatkan, melahirkan rasa kecewa atau rasa hampa di kalangan rakyat Malaysia yang menjadi pengguna, dan sebahagian besar 81% wajib terpaksa menggunakan perjanjian sewa beli ini yang duduk di bawah akta sewa beli ini. Cukup besar implikasinya, Datuk Yang Tua, dan saya rasa ini bukanlah satu isu yang boleh kita tertawakan atau kita bawa secara mudah. Dan saya rasa atas premis itu, saya mohon kepada kementerian, menteri yang berani ini, supaya sekiranya boleh, walaupun kita cuma ada 2 hari saja, sekiranya boleh kita bawakan satu pendekatan, atau kalau perlu kita terimalah pindaan ataupun cadangan-cadangan yang lain untuk kita pindah dan kita tambah, hanya untuk tujuan. Saya setuju sama Muhammad. Apa mau takut-takut? Ya, Kelabatan Tangan pun berani. Saya kata, marilah kita sama-sama kita bawa pindahan ini supaya kita dilihat membela kedudukan orang kata masyarakat yang selama ni dianggap atau merasakan tertindas di bawah kedudukan akta sewa beli ini. Saya kata itu saja. Terima kasih. Yang Muhammad. Sikit saja.